ringgit yang diperuntukkan dalam anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2019 bagi maksud-maksud bekalan B4, B10, B11, B12, B13, B15, B20, B21, B23, B24, B27, B28, B42, B43, B60 dan B63 untuk kementerian-kementerian dan jabatan yang berkenaan dijadikan jadual dan wang sejumlah tidak lebih daripada 4 bilion 970 juta 497,700 ringgit yang diperuntukkan dalam anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan tahun 2019 bagi maksud-maksud pembangunan P6, P10, P15, P21, P27, P28, P32, P42, P43, P45, P47, P48 dan P62 untuk kementerian-kementerian dan jabatan yang berkenaan seperti yang ditunjukkan dalam pinyata yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 1 tahun 2020 dan Kertas Perintah 2 tahun 2020 masing-masing dijadikan anggaran perbelanjaan. Tuan Pengerusi, keperluan bagi mengadakan peruntukan dalam anggaran perbelanjaan mengurus tambahan 2019 dan juga anggaran pembelanjaan pembangunan pertama 2019 telah pun dibentangkan terdahulu. Di samping itu, penjelasan lanjut mengenai cadangan-cadangan anggaran peruntukan tambahan ini juga diberi dalam memorandum perbenaran yang dibentangkan sebagai kertas Perintah 1A tahun 2020 bagi anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2019 dan Kertas Perintah 2A tahun 2020 bagi anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2019. Oleh itu, saya tidak berhajat untuk memberi apa-apa penerangan tambahan lagi. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan. Kepala Bekalan B4 dan B6 dan Kepala Pembangunan P6 di bawah Jabatan Perdana Menteri terbuka untuk dibahas. Sebelum saya membenarkan perbahasan, saya ingin membuat satu panduan di sini. Ahli yang berhormat, saya ingin memaklumkan hari ini diperuntukkan untuk perbahasan di peringkat jawatan kuasa bagi rang undang-undang perbekalan tambahan 2019-2020. Oleh demikian, saya juga ingin memaklumkan bahawa tempoh perbahasan peringkat jawatan kuasa ini adalah dihadkan selama 5 minit bagi setiap ahli yang berhormat dan penggulungan setiap kementerian adalah 15 minit. Ahli yang berhormat, saya juga ingin memaklumkan bahawa perbahasan dalam jawatan kuasa ini adalah terhad kepada butir-butir yang terkandung dalam anggaran perbelanjaan yang diminta diuntukkan belanja tambahan seperti yang dinyatakan dalam Peraturan 67/9 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Jadi ahli yang berhormat, saya akan sebelum tu, semalam semasa jawapan di peringkat dasar nombor 7 rang undang mengenai IPCMC tidak jawab tu. Jadi kalau sebab benda ni kalau nak diundi pun tidak ada masalah, semua majoriti daripada PN akan menyokong supaya rang undang-undang ni dikeluarkan daripada senarai Arab. Tentu akan ada pilihan raya diadakan. Jadi bayangkan dalam keadaan suasana kita berhadapan dengan serangan virus 19 ini, dan sudah tentu mungkin saya ingin mencadangkan kepada kerajaan dan SPR untuk meletakkan terma-terma SOP, prosedur, cara kempen, cara mengundi dan berkenaan dengan bagaimana PRN di Sabah ini boleh dilaksanakan, di mana calon-calon parti-parti berkempen masih boleh berkempen, masih boleh
tetapi rakyat selamat, calon pun selamat, tukang kempen pun selamat. Itu yang kita mau. Bermakna keselamatan dan kesihatan perlu diutamakan. Sebab kadang-kadang kita ini apabila di pihak kerajaan, contohnya kerajaan negeri, dia kadang-kadang tidak ikut SOP, tidak ikut prosedur. Macam dulu saya faham, apabila SPR kata tidak ada hidangan makan minum, tetapi bagi pihak pemerintah, calon pemerintah, dia parti-parti, dia makan-makan, dia pesta-pesta. Kita di pihak pembangkang, agi masih bungkus pun dah datang kompaun. Jadi ini tidak adil namanya. Ini P.Ramlee cukup marah kalau ini tidak adil berjalan. Yang berhormat, kena rujuk kepada butiran mana? Ini peringkat jawatan kuasa. Ya, betul. Memang kenalah saya rujuk kepada butiran. Ada ini. Butiran 01 4 kali 0 pilihan raya. Teruskan. Saya bercakap soal pilihan raya. Memang itulah yang kita bahas ini. Jadi saya tidak lari. Saya sudah 5 penggali Dewan Rakyat ini. Saya paham segala-galanya. Jangan ada yang bully saya. Siapa yang bully saya hantam balik. Ya. Inilah. Timbalan speaker jangan bully dia. Ini soal SPR. Jadi apabila kita mengutamakan, kita mau pilihan raya, kita mau menang, tapi rakyat pengundi kena selamat. Jadi saya mau SPR meletakkan satu SOP yang cukup meyakinkan rakyat supaya rakyat turun mengundi, dan minta juga Jabatan Kesihatan bekerjasama supaya sama ada calon, sama ada yang di kempen, sama ada tukang kempen, tidak ada dicemari oleh virus corona ini. Sebab inilah yang membimbangkan rakyat Sabah bagaimana kita berhadapan dengan PRN negeri Sabah sekiranya tidak ada SOP yang lebih ketat diletakkan dalam prosedur-prosedur tertentu. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Bapak Yang Berhormat Kina Batangan. Ya, Bapak Tan. Saya jemput sebelah sini pula. Sila Yang Berhormat Pasir Gudang. 5 minit. Terima kasih Datuk Speaker. Saya mohon merujuk kepada butiran 010 pengurusan bagi maksud B4 Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya bersetuju menyokong tambahan sebanyak 12,950,000 untuk membiayai beberapa pilihan raya kecil, iaitu Cameron Highlands, Semenyih, Rantau, Sandakan dan Tanjung Piai. Begitu juga bersetuju menyokong 2,700,000 untuk program Perintis High Impact Smart Training dan seterusnya. Datuk Speaker, dalam hal Suruhanjaya Pilihan Raya ini, saya ingin menambah bahawa sebab waktu bincang dasar tak sempat peluang untuk saya bersuara, kerajaan membelanja wang yang banyak untuk mengadakan pilihan raya. Untuk pilihan raya kecil saja, beberapa pilihan raya itu dah lebih 12 juta. Kalau pilihan raya seluruh negara, misalnya saya dipahamkan untuk PRU 15 dalam waktu COVID seperti ini atau selepas ini, mungkin melibatkan 700 juta atau lebih. Jadi banyak kos, duit rakyat, duit taxpayer dengan izin dibelanja untuk pilihan raya. Jadi saya mohon perhatian kepada Dewan Rakyat ini. Sudah sampai masanya, iaitu Parlimen ini membincangkan tentang perlunya kita menggubal satu akta anti lompat parti. Sebab tak guna belanja hampir 1 bilion, tiba-tiba ada gejala melompat parti ini yang menyebabkan kerajaan yang dipilih rakyat jatuh. Dilihat apa yang dah berlaku di Sabah dan beberapa negeri, 3 negeri di Semenanjung bertukar kerajaan. Jadi pada pandangan saya, iaitu undang-undang anti lompat parti ini, undang-undang biasa, boleh digubal oleh Parlimen ini. Ia tidak melibatkan kepada perlunya pindaan perlembagaan.
persetujuan ini tak perlu untuk majoriti 2/3. Simple majoriti mudah pun cukup. Iaitu kita boleh merujuk kepada dua perkara yang menghalang penggubalan ini disebut ialah perkara 10/1C Perlembagaan Hak Citizen warga negara untuk berpersatuan, tetapi perlu dibaca dengan pasal 2/C perkara 10 itu juga, iaitu dalam keadaan tertentu akta boleh digubal. Setakat ini selalu dirujuk ada kes mahkamah Dewan Undangan Negeri Kelantan lawan Nordin Saleh tahun 1992. Pada waktu itu tidak ada akta anti lompat parti. Kalau ada akta anti lompat parti, Mahkamah Agung sendiri, Mahkamah Persekutuan kena akur kepada undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. Artinya yang buat undang-undang bukannya mahkamah, yang buat undang-undang ialah Dewan Rakyat kita ini. Kita berhak, kita boleh lakukan ini, tapi dengan cermat. Artinya dua-dua pihak kerajaan sekarang dan pihak pembangkang boleh bekerjasama. Kita dengan cermat kaji segala aspek undang-undang, perlembagaan dan sebagainya. Sudah sampai masanya, bukan untuk pilihan raya yang akan datang, tetapi untuk generasi akan datang, bahawa akta anti lompat parti ini perlulah digubalkan untuk selamatkan demokrasi di Malaysia. Ahli-ahli parlimen ini tidak jadi bahan ketawa rakyat yang boleh ditawar, yang boleh bagian dan sebagainya dengan izin. Artinya kita kembalikan Dewan Rakyat ini, Parlimen ini, satu institusi yang mewakili suara rakyat, yang ada mandat rakyat, yang ada maruah, di mana ahli parlimen tidak boleh dijual beli. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pak Sri Udang. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Arau.